Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat sama-sama dalam tazkirah tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam surah Tabarak. Jadi kita sampai pada ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi untuk membincangkan tentang perkara-perkara yang akan menghidupkan hati manusia. Maksudnya kita dah bincang sebelum ni perkara-perkara yang merosakkan hati manusia. Alamat ataupun tanda-tanda kematian hati manusia. Jadi moga-moga kita dapat menjadikannya sebagai sempadan menjauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Jadi di kesempatan yang ringkas ni kita akan bincangkan pula bagaimanakah cara untuk kita tadi dikurniakan dengan hati yang hidup. Jadi untuk membincangkan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati manusia. Jadi kita rujuk kepada surah Al-An'am ayat 122. Jadi sekiranya siapa yang ada depan komputer ke ataupun ada Quran di hadapan dia, dia boleh buka surah Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aw man kana maitan fahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dari terjemahan ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, adakah orang yang mati kemudian kami menghidupkannya, kemudian kami menjadikan baginya cahaya, nur, dia berjalan dengan cahaya tersebut di kalangan manusia, sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang tidak keluar pun daripada kegelapan tersebut. Begitulah dihiasi kepada orang-orang kafir perbuatan yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ni kita bincang bahagian yang pertama sajalah, maksudnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan asal keadaan manusia ialah maitan aw man kana maitan, manusia yang dia bersifat dengan kematian. Maknanya walaupun kita dah berumur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi apabila kita asal dilahirkan, kita dilahirkan dengan jasad yang hidup. Maknanya yang jasad yang hidup tu kerana adanya ruhul hayat. Maksudnya daripada kita lahir tadi, kita sememangnya dikurniakan dengan satu roh yang bernama ruhul hayat, roh kehidupan. Dan roh kehidupan tu yang menyebabkan kita makan, membesar, mendengar, melihat dan seumpamanya. Tetapi dalam Quran menyatakan juga, walaupun orang tadi telah dikurniakan ruhul hayat, dia tetap dihukumkan maitan. Dia ialah orang yang mati. Jadi peringkat pertama ialah maitan, orang kita dihukumkan mati rohaninya. Kedua, fa'ahyainahu, Allah berkata peringkat kedua kami menghidupkannya. Peringkat ketiga, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya. Peringkat keempat, dia berjalan dengan cahaya tersebut di kalangan manusia. Jadi ini 4 peringkat perkembangan rohani manusia ataupun hati manusia tadi. Daripada sudut kehidupan dan kematian, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan 4 peringkat tersebut daripada surah Al-An'am ayat 122. Maksudnya peringkat pertama mati, peringkat kedua hidup, dan peringkat ketiga bercahaya, dan peringkat keempat menyinari sekelilingnya. Jadi untuk memudahkan kefahaman kita tentang 4 peringkat ni, dia sama seperti kefahaman kita apabila kita melihat lampu. Maksudnya apabila kita ada lampu
Lampu tu masa ni kita andaikan dia tadi rosak. Apabila lampu tadi rosak, maka itu diistilahkan sebagai maitan mati. Maka pertama sekali yang kita kena buat ialah memulihkan lampu tersebut. Inilah peringkat pertama. Kita mesti menjadikan lampu tersebut bersedia ataupun layak untuk berfungsi. Setelah kita baiki lampu tersebut, maka kita kena berikan kepadanya tenaga. Maksudnya kita berikan kepadanya tenaga, baru dia boleh hidup. Okey, apabila lampu tadi dah hidup, itu bergantung kepada tenaga yang ada padanya. Mungkin ada lampu tadi tu cahayanya tidak kuat. Dia hanya boleh menyinari 30 cm sekelilingnya sahaja. Tapi ada satu lampu yang dikurniakan dengan tenaga yang amat kuat. Dan lampu tu sendiri amat kuat. Dia boleh menyinari 1 km, 2 km persegi. Jadi tu 4 peringkat tadi. Maksudnya lampu yang rosak, kemudian kita baiki lampu tersebut, kemudian kita sambungkannya dengan tenaga elektrik daripada luar, kemudian baru dia hidup, kan, diri ni sendiri bercahaya, dan sekiranya cahayanya amat kuat, baru dia boleh menyinari sesuatu yang berada di tempat lain ataupun orang yang berada di sekelilingnya. Jadi secara umumnya manusia tadi dihukumkan mati. Jadi kita dah bincangkan semalam, keadaan mati ni ialah keadaan yang diistilahkan sebagai al-jahlu, kejahilan. Maksudnya ketiadaan pengetahuan tentang asyhadu an la ilaha illallah. Ketiadaan pengetahuan tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada pengetahuan tentang mendirikan solat. Tak ada pengetahuan tentang puasa, zakat, rukun iman, rukun Islam, itu diistilahkan sebagai mati. Dari peringkat pertama, untuk kita tadi menghidupkan seseorang, ialah dengan al-ilmu. Okay, jadi ni kita cuba ingatlah, maksudnya kita bincang ni melalui ayat surah Al-An'am 122 ni. Moga-moga kita ada teks untuk kita mengingatkan fakta tadi. Maksudnya apabila ada ayat Quran yang menceritakan 4 peringkat tadi tu, jadi kita boleh sangkutkan ataupun himpunkan maklumat-maklumat yang dinyatakan di dalam tafsir ataupun kitab pada ayat tersebut. Jadi kita dah bincang dah kematian hati ni, kan, kita dah bincang sebelum ni pelbagai sebab yang mematikan hati, kan, seronok dengan dunia, kan, seronok dengan syahwat, dan salah satu lagi yang mematikannya ialah kejahilan. Jadi yang nak dibincangkan sekarang ni, pertama sekali yang akan menghidupkan hati tersebut ialah al-ilmu. Maksudnya kita kena pulihkan diri seseorang tadi dengan ilmu. Dan ilmu kita dah bincangkan, yang dimaksudkan dengan ilmu ialah fardu ain. Maksudnya tauhid, maksudnya akidah. Sifat 20 yang ditinggalkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah. Ini ilmu yang pertama yang mesti ada di dalam diri kita, sifat 20. Ilmu kedua ialah ilmu fiqh yang kita warisi daripada imam-imam mazhab, kan, maksudnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita di Nusantara ni untuk menjadi pengikut kepada imam yang agung, iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi itu ilmu kedua. Adapun ilmu ketiga ialah ilmu tasawuf yang diasas ataupun yang ditulis oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dengan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu tersebut disusun, dikembangkan sehingga sampai kepada Imam Ghazali. Dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dikembang sehingga sampai kepada zaman Ibnu Athaillah. Dia menulis kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi itu 3 ilmu yang akan menghidupkan seseorang. 3 ilmu yang akan menghidupkan, maksudnya daripada lampu tadi rosak, tak boleh berfungsi, dia mesti diri lampu tu sendiri elok. Maksudnya diri kita ni sendiri, kan, dia mesti ada pemulihan hati dan rohani tersebut. Nak memulihkannya mesti ada akidah yang betul. Kalau dia menganggap pokok tadi Tuhan dia, ataupun dia menganggap matahari Tuhan dia, maka tak ada manfaat kalau dia beramal sekalipun. Kan, kalau dia merendah-rendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, merendahkan nabi yang lain, merendahkan Nabi Isa, maka berapa banyak sekalipun amalannya tak boleh sebab dia masih rosak.
Dia mesti ada akidah yang betul. Dia mesti ada fiqh yang betul. Maksud kita tiap-tiap hari sembahyang maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, tiba-tiba dia tiap-tiap hari sembahyang maghrib 2 rakaat. Atau kita sembahyang zuhur 4 rakaat, dia tiap-tiap hari sembahyang zuhur 3 rakaat. Jadi mesti ada pengetahuan yang betul supaya diri manusia tadi pulih daripada kerosakan kejahilan. Dan dia mesti ada pengetahuan tentang tasawuf untuk mengajarkan kepadanya amalan rohani. Jadi apabila daripada sudut dalaman individu seseorang telah dipulihkan, dan cara memulihkan tadi ialah dengan ilmu. Kan maksud itu sebab Allah Ta'ala menyatakan bahawa ilmu tadi sangat penting. Kan allazi 'allama bil qalam. Maksud Allah Ta'ala mengajarkan manusia. Nabi SAW datang mengajarkan kepada kita. Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan ialah sebagai guru, kan, untuk mengajar kepada kita. Kerana ilmu itu sendiri ialah peringkat pertama menghidupkan seseorang daripada kematian kejahilan. Dan apabila dah ada ilmu, tuntutan kedua ialah beramal. Maksudnya kita kena beramal. Apabila kita beramal, barulah datang nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah amalan yang kita nak bincangkan sekarang. Maksudnya, apakah amalan-amalan yang boleh kita amalkan supaya diri kita yang telah dipulihkan tadi dikurniakan dengan tenaga nur daripada luar. Sebab apabila Allah Ta'ala kata فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, peringkat ketiga ni, maksudnya mati, kan, lepas tu kita pulihkan barang tersebut, kita pulihkan diri tersebut. Lepas tu peringkat ketiga, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Apabila Allah kata وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, Imam Abu Sa'ud radhiyallahu anhu dalam tafsirnya agung, dia berkata وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا عَظِيمًا مِنَ الْخَارِجِ. Maknanya Allah Ta'ala akan menjadikan kepada seseorang tadi nur yang amat agung minal khariji, daripada luar. Maksudnya kita, sebagaimana kita dah maklum tadi, lampu, apabila lampu tadi kita dah pulihkan, kita dah baiki, dia tak boleh menyala sendiri. Kan lampu tu tiba-tiba menyala, tak boleh. Dia mesti ada tenaga daripada luar, kan, daripada pencahawang elektrik, daripada TMB, baru dia boleh menyala. Jadi itulah sebabnya dinyatakan dalam tafsir Abi Sa'ud ni bahawa nur yang akan datang tadi aziman, ialah nur yang amat agung, mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan datang daripada sumber luaran, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah amalan yang kita kena fikirkan. Apakah amalan yang kita nak buat sehari-harian yang akan mendatangkan nur kepada kita untuk kita tadi berada di peringkat yang ketiga, maksudnya dikurniakan dengan kehidupan rohani, kehidupan hati tersebut. Jadi untuk kita tadi membincangkan tentang amalan, maksudnya semata-mata ilmu, dia sudah membaiki dah kita punya hati tadi. Maksud dengan semata-mata ilmu dah ada, dan kita dah dikurniakan dengan pemulihan. Tetapi ilmu tadi mesti diamalkan. Maksudnya kita dah belajar sifat 20, dah kita mengetahui Allah tadi esa, maka jangan kita syirikkan dia, kita kata pokok pun Tuhan juga. Dan kita dah belajar fiqh, wajib sembahyang 5 waktu, maka kita sembahyang lah. Kalau kita dah belajar fiqh mazhab Syafi'i tapi kita tak melaksanakan sembahyang, maka tetap tak ada manfaat kepada orang tersebut. Jadi semata-mata ilmu, dia tidak mendatangkan nur daripada luar, nur yang amat agung daripada luar tadi. Ilmu ialah pengetahuan dan dia mesti diamalkan. Jadi apabila seseorang tadi mengamalkan 3 fardu ain tadi yang telah dia pelajari, yang telah dia tadi, barulah dia tadi dikurniakan dengan nuran aziman minal kharij, nur yang amat agung daripada sumber luaran. Jadi ini kita nak bincangkanlah, maksud di kesempatan ni, beberapa amalan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tadi dikurniakan dengan nur. Maksudnya kita dah maklum ilmu ialah asas kepada kehidupan hati. Kan setelah ada ilmu, kita mesti mengamalkan ilmu tersebut. Jadi apakah amalan yang akan menghidupkan hati seseorang, yang akan mendatangkan nur daripada luar, yang akan menghidupkan keseluruhan rohani dan jasmaninya? Maka kita rujuk kepada beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit.
Maknanya Nabi SAW bersabda, ini amalan yang paling asas. Kerana amalan yang paling utama untuk kita tadi nak melihat diri kita ni hidup ke ataupun mati. Maksudnya ialah Nabi SAW bersabda, masalul ladzi, perumpamaan orang yang yazkuru rabbahu, mengingati Tuhannya, wallazi la yazkuru rabbahu, dan perbandingan dengan orang yang tidak mengingati, Tuhannya, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Jadi ini nas daripada Nabi SAW menyatakan bahawa apabila seseorang tadi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingatan tadi akan mendatangkan nur. Sebab kita kena maklum, yang menghidupkan sekarang ni ialah nur. Nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW akan datang masuk ke dalam hati. Sebab kita bincang tadi, nur tu minal kharij, dia ialah perkara yang datang sumber daripada luar masuk ke dalam hati manusia. Jadi nur tersebutlah yang akan menghidupkan hati tadi. Setelah kita siapkan hati tersebut dan kita pulihkan hati tadi, maka kita kena masukkan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru nur tadi menghidupkan hati manusia. Dan amalan pertama yang paling agung yang akan membawa nur ialah zikrullah, maksudnya menyebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata, wa alaiki bikasratil kalami bi zikrillah. Maksud Nabi berkata kepada isterinya Hafsah, wahai isteriku, hendaklah kamu tadi memperbanyakkan ucapan bizikrillah, dengan berzikir mengingati Allah, fa innahu yuhyil qalba, kerana sesungguhnya apabila kamu tadi berzikir, maka dia akan menghidupkan hati kamu. Jadi ini ialah amalan pertama yang akan menghidupkan hati manusia, iaitu berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Syekh Ali At-Tirmizi Al-Hakim, dia berkata, zikrullah akan menjadikan hati manusia tadi lembut. Dan apabila hati manusia, dan akan menjadikan hati manusia tadi basah. Istilahnya hati manusia tadi akan menjadi lembut dan basah apabila manusia tadi berzikir. Kerana berzikir tadi akan mendatangkan air, menyirami hati seseorang tersebut, menjadikan dia tadi lembut. Dan apabila hati tersebut kosong ataupun kehilangan daripada berzikir, asabathu hararatun nafsi wa narus syahawat. Jadi apabila hati tadi tidak disirami dengan zikrullah, maka Syekh berkata, hati tersebut akan ditimpa dengan kepanasan nafsu syahwat dan akan ditimpa dengan api syahwat. Jadi sebab tu kita selalu baca selepas semayang, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Pertama sekali kita maknanya, Allahumma wahai Allah, peliharalah daku daripada api. Jadi api tu, api neraka di akhirat tu, itu tak tahu macam mana keadaannya. Tapi yang dinyatakan di sini, api yang paling menakutkan ialah api syahwat kita tu sendiri. Api nafsu ammarah tu sendiri, dia yang akan membakar hati nurani tadi. Dia akan membakar hati kita sehingga hati tadi faqasa, lalu menjadi keras. Kerana apabila tanah, kan sekiranya tanah tadi tu kita letak air, maka dia akan jadi lembut. Dia akan jadi seperti tanah liat. Tapi apabila kita bakar tanah tersebut, faqasa, dia akan menjadi keras dan kering. Maka apabila hati tadi dah menjadi keras dan kering, apakah kesannya? Wamtana'atil a'dha'u minat ta'ati. Maka pada ketika itu anggota-anggota lain, mata, telinga, tangan, kaki enggan melakukan ketaatan. Jadi inilah sebab kenapa bila kita melihat kenapa susah sangat nak beribadat, kenapa susah sangat nak semayang, dan kenapa susah sangat nak semayang sunat, dan kenapa susah sangat nak membaca Al-Quran, kenapa kita berat sangat nak memegang tasbih, nak membaca la ilaha illallah ataupun nak beristighfar. Belum kita bincang lagi lah ketaatan yang lain seperti mentaati ibu bapa, isteri mentaati suami, anak mentaati ibu bapa, rakyat mentaati pemerintah. Jadi kesemua punca susah nak mentaati tadi ialah kerana hatinya sudah menjadi keras. Dia kata apa? Fa'idha madatahan kasarat. Dan apabila kamu cuba untuk melenturkan hati tersebut, maka dia akan patah. Kan sebagaimana dia kata pokok, kan apabila dia tadi telah kering, la tasruhu illa lil qat'in. Maka pokok tadi tak
tak ada faedah manfaatkan, melainkan kita kena potong-potong-potong. Wa tasiru waqudan linnar, dan dia hanya layak untuk menjadi bahan bakaran untuk nyalaan api. A'azanallahu minha, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perumpamaan yang nyatakan oleh Syekh Hakim Tirmizi kan radhiyallahu anhu. Moga-moga kita dapat mengetahui kan bahawa kepentingan zikrullah dalam menghidupkan hati tadi. Itu amalan yang pertama kan, maksudnya amalan yang boleh diamalkan dengan lidah. Kan maksudnya kita gunakanlah lidah kita tadi untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz seperti la ilaha illallah ataupun subhanallah atau berselawat kepada Nabi. Dan kedua, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bunay la taghfal an qiraatil Quran fa innal Quran yuhyil qalb. Ini nas kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku kan, janganlah kamu tadi lalai daripada membaca Al-Quran. Fa innal Qur'ana yuhyil qalb. Sesungguhnya Al-Quran tadi akan menghidupkan hati kamu. Jadi ini nas kan. Pertama tadi nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa zikrullah akan menghidupkan hati seseorang. Lepas tu kedua yang Nabi bagi tahu bahawa membaca Al-Quran dia juga akan menghidupkan hati seseorang. Jadi itu dua amalan yang kita boleh usahakan dengan lidah. Maksudnya pertamanya berzikir dan kedua ialah membaca Al-Quran. Jadi amalan ketiga yang dinyatakan dalam hadis juga, maksudnya Nabi SAW berkata, ya bunai aksir zikral maut. Fa innaka idza aksarta zikral maut. Sampailah habis tadi tu. Nabi berkata, wahai anakku, hendaklah kamu tadi memperbanyakkan mengingati mati. Kerana apabila kita tadi mengingati mati, dia akan membawa kepada hati yang hidup. Jadi ada satu perkara yang kita boleh usahakan di lidah. Maksudnya kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Dan ada perkara kedua yang berbentuk ingatan. Maksudnya kita ingatkan di dalam hati kita bahawa kita ni akan mati, bahawa kita ni akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap mungkar dan nakir. Jadi apabila semata-mata kita mengingati maut, kematian tu saja, maka hati kita yang keras dia akan retak kan, dia akan pecah, jadi dia akan mula menjadi lembut kan, dia akan boleh menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semata-mata mengingati mati itu sendiri. Maka suatu disunatkan kita menziarahi kubur kan, ataupun kita pergi membawa jenazah, mengiring jenazah sampai ke kubur. Moga-moga kita tadi dikurniakan dengan hati yang hidup. Maka dinyatakan di dalam tafsir bahawa antara perkara yang, maksudnya antara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dia membuat perkara-perkara yang berlawanan. Sebab kematian, maksud kita mengingati kematian, maksudnya berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur. Mengingati mati, kematian akan melahirkan kehidupan. Sebab kita kata mengingati mati itu ialah mengingati sesuatu kematian, orang mati kan, jasad yang mati. Tetapi dia kata antara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kematian akan melahirkan sebaliknya, iaitu yuhyil qalba. Wa minal gharibi, antara perkara yang amat unik, anna zikral mauti, sesungguhnya mengingati kematian, yuhyil qalba, akan menghidupkan hati seseorang. Jadi bagaimanakah orang zaman dahulu kan, maksudnya mereka tadi berusaha agar mereka tadi sentiasa mengingati mati. Maka salah seorang daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala, Nuruddin Ali Al-Muttaqi, dia akan membawa satu beg. Sentiasa dia akan bawa beg tersebut, ataupun dia buat satu karung beg di sini dan diikatkan di tengkuk anak-anak muridnya, dan ditulis di situ al-maut, kematian kan, supaya anak murid ini tadi sentiasa teringat kan akan kematian tersebut. Dan setengah daripada sultan-sultan yang soleh, dia sentiasa ada seorang menteri di belakangnya yang akan setiap setengah jam menteri itu akan kata al-maut, al-maut. Kan lepas setengah jam lagi menteri ini akan kata al-maut, al-maut. Setiap kali menteri itu berjalan bersama-sama dia, sentiasalah menteri itu akan mengingatkan kepadanya kepada matian, supaya dia tadi tidak lalai kan, berseronok dengan dunia, kerana supaya dia tersedar setiap saat tadi dia ada kemungkinan untuk mati. Dan yang akhir sekali, Imam yang agung Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lau faraqa
Zikrul mauti qalbi la khasyitu an yafsula alayya. Tadi sebagai penutupnya ialah kita mendengar nasihat daripada Imam Sa'id ibn Jubair. Dia berkata, sekiranya mengingati mati, meninggalkan hati tu. Maksudnya apabila kita lalai, kita dah terlampau seronok dengan dunia, panjang cita-cita aku nak hidup lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, aku nak buat itu, nak buat ini, sebagainya. La khasyitu ayafsuda alayya. Aku amat takut hati aku tadi akan rosak. Kerana hati aku tadi melupakan ingatan kepada mati. Dan itu panduan kedua yang boleh kita gunakan dalam menghidupkan hati kita. Pertama yang kita dah bincangkan ialah amalan yang berkaitan dengan lidah, iaitu membaca Al-Quran dan berzikir dengan menggunakan lidah. Yang keduanya yang kita dah bincangkan ialah amalan yang berkaitan dengan ingatan. Ingatan kepada kematian yang telah dinyatakan oleh imam-imam dan sebagaimana dinyatakan juga oleh Nabi SAW. Tadi ada beberapa lagi lah panduan-panduan yang lain kan untuk kita tadi menghidupkan hati kita. Antaranya yang dinyatakan di sini ialah al-ju', kelaparan. Mana salah satu yang boleh menolong kita menghidupkan hati ialah kita tadi berpuasa. Dan yang keempat yang boleh mengurniakan kehidupan hati tadi ialah kita tadi duduk bersama-sama dengan ulama. Masa kita menghadiri majlis-majlis ulama, masa kita duduk di majlis orang yang hatinya hidup. Kan moga-moga sifat hati mereka yang hidup tadi berpindah kepada kita. Dan beberapa perkara yang terakhir yang kita nak bincangkan antaranya yang dinyatakan oleh Imam Al-Ahnaf radhiyallahu anhu. Dia berkata, inna syamma raihatil miski yuhil qalb. Ini salah satu lagi panduan. Maksud tadi kita dah bincang sama ada kita nak baca Quran kan, ataupun kita nak berzikir, ataupun mengingati mati, duduk bersama-sama ulama. Dan sekarang ni yang dinyatakan oleh Syekh Imam Al-Ahnaf, dia kata salah satu daripada benda zahir yang boleh kita beli, yang benda zahir ni boleh menghidupkan hati kita yang mati tadi ialah kasturi. Maksudnya minyak wangi kasturi. Jadi kita boleh nilai, salah satu panduan untuk kita nilai diri kita, sekiranya hati kita tadi hidup kan dengan sebab amalan-amalan yang kita usahakan, maka sekiranya kita bau kasturi itu kita akan suka. Ni bau yang amat sedap dan kita akan suka pakai bau kasturi tadi. Maksudnya semua minyak wangi jenama apa sekalipun tak boleh menandingi kasturi tadi, kerana dia tadi bersesuaian dengan hati manusia. Tapi yang paling kita takut ni sekiranya kita bau kasturi kita rasa tak suka. Kita kasturi yang daripada kijang tadi, kalau kita letak di hidung kita rasa macam nak pengsan, ataupun kita rasa terlampau berat, ataupun macam-macam lah alasannya, maka itu ada tanda bahawa hati tadi masih mempunyai penyakit. Jadi Imam Al-Ahnaf berkata, salah satu daripada perkara yang menghidupkan hati manusia ialah kita menghidupkan bau kasturi. Jadi pakailah minyak kasturi tersebut. Kan, pakailah minyak kasturi sebagai amalan kan, sebab memang dah bau tadi tak disukai oleh syaitan dan seumpamanya. Dan salah satu perkara yang menghidupkan hati ialah memakan makanan yang halal, itu kita maklum lah. Dan sebagai amalan yang khusus, maksudnya untuk kita tadi menghidupkan hati, ialah bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Maksudnya diriwayatkan daripada Imam Al-Qattani rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, daku bermimpi melihat Nabi SAW dalam tidur. Kemudian daku berkata, wahai Rasulullah SAW, tolonglah minta daripada Allah Ta'ala agar tidak mematikan hatiku. Maksudnya dia minta, kan, Imam Qattani minta daripada Nabi dalam mimpi. Tapi Nabi tak terus kata, wah, hati kamu takkan mati. Tetapi Nabi bagi amalan. Bagi amalan, maksudnya kamu kena berusaha. Aku boleh doa kalau untuk Allah tadi tak mematikan hati kamu. Tapi kalau kamu tak berusaha, macam mana aku nak bagi? Jadi Nabi kata kepadanya, Qul kulla yawmin arba'ina marrah. Hendaklah kamu berkata pada setiap hari 40 kali. Apa yang kita nak baca? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu kita ulang sebanyak 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi kita ulang. Kan ulang sebanyak 40 kali. 40 kali setiap hari. Kerana itu ialah arahan daripada Nabi SAW. Jadi kita boleh amalkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita hati yang hidup. Dan sebagai penutupnya, apabila kita tadi berusaha
Macam ni kita bincang tadi tu. Sebelum ni kita bincangkan jasad yang hidup dan hati yang mati. Ini ialah gandengan antara jasad dan hati. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita cuba menghidupkan jasad, menghidupkan hati, apabila kita cuba menghidupkan hati, akan ada satu benda lain juga yang mati. Kerana apabila kita menghidupkan hati, yang akan mati ialah nafsu. Jadi salah satu tanda hati kita mula hidup ialah nafsu dah mula mati. Nafsu makan banyak dah kurang, kan nafsu bercakap banyak dah kurang, nafsu tidur dah kurang, kan nafsu berjalan, nak pergi berjalan keluar berjumpa manusia, nafsu dia dah kurang. Jadi ini ialah kesan daripada hati yang hidup ialah nafsu tadi akan mati. Jadi daripada sudut nafsu yang mati ni, maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksud Nabi kata kepada sahabatnya, sahabat-sahabatnya lain, Nabi kata, "Man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard, falyanzur ila As-Siddiq radhiyallahu anhu." Maksud Nabi kata, siapa yang ingin melihat orang mati berjalan di atas bumi. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar dia hidup, kan? Tapi Nabi gelar Sayyidina Abu Bakar tu ialah orang yang benar-benar mati. Maksudnya daripada sudut manakah Sayyidina Abu Bakar tadi mati, tapi dia tengah berjalan di atas muka bumi. Fal yanzur ila Siddiq, maka Nabi berkata, kamu lihatlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia ialah orang yang mati. Yang dimaksudkan mati tadi tu ialah segala nafsu, sifat-sifat jahat telah mati daripada dirinya. Dia ialah satu makhluk yang amat sempurna, kan, zahir dan batin, tiada lagi dah segala sifat-sifat jahat. Jadi sebelum ni kita bincang, jasad kita sememangnya hidup, tetapi kita diuji dengan hati yang mati. Dan apabila kita dah, tadi kita tinggalkan jasad ni. Jasad ni kita dah boleh tinggalkan. Ini kita ada, itu kita boleh fikir macam mana nak membaiki jasad tadi. Tapi apabila kita dah usaha menghidupkan hati tadi, dia punya kesan ni ialah nafsu pula yang akan mati. Jadi itu untuk kita menilai diri kita, kan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan al-qalbu tadi, qalbun nurani, dan mematikan nafsu-nafsu yang jahat. Dan itulah yang Nabi SAW puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa dia tadi ialah mayat yang berjalan di atas muka bumi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dan menghidupkan hati kita semua. Dari setakat ni kita dah habis membincangkan tentang beberapa perkara yang menghidupkan hati manusia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Jadi bacaan ni ialah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Itu kita boleh membacanya sebanyak 40 kali setiap hari. Jadi ada soalan sahabat kita, adakah sifat hati boleh juga berpindah melalui pandangan sahaja tanpa bertemu? Seperti misalnya sekarang, jawapannya boleh. Kan, maksudnya Allah Subhanahu, maksudnya cara untuk memindahkan nur tadi itu, salah satunya ialah dengan menghadirkan jasad. Kan, maksudnya kita tadi menziarat yang salah satu tadi yang dinyatakan oleh Luqmanul Hakim. Maksudnya Luqmanul Hakim dia kata jalisil ulama, hendaklah kamu duduk bersama-sama dengan ulama. Maksudnya Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai jalisil ulama wazahimhum birukbataika. Duduklah bersama-sama ulama dan pergi duduk dekat-dekat dengan mereka. Sehingga kalau boleh lutut kamu tadi bertemu dengan lutut ulama tadi. Fa innallaha yuhyil quluba binuril ilm. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghidupkan hati kamu dengan nur ilmu yang ada pada ulama tersebut, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan tanah yang mati dengan hujan, dengan air daripada langit. Jadi asal duduk bersama-sama dengan jasad, kan? Jadi apabila kita duduk bersama-sama dengan jasad, itu dipanggil wujudun hissiyun, ataupun wujud pada alam nyata. Tapi dalam masa yang sama, ulama menyatakan bahawa kewujudan dia terdapat beberapa tingkatan ataupun beberapa bentuk kewujudan. Antara ini kewujudan dari segi lafaz, dan antara ini kewujudan dari segi gambar, kan, dan antara ini kewujudan di dalam akal khayalan manusia. Jadi apabila kita dah bincang kewujudan tadi ada 4, kan, kewujudan pada alam nyata, kan, kewujudan pada sebutan, kan, kewujudan pada akal, dan kewujudan pada gambar tadi tu. Maka pada keempat-empat ni mempunyai kesan. Kan, maksudnya apabila kita menyebut Allah, kan, kita menyebut Allah tadi dengan suara. Tapi walaupun kita menyebut Allah, kan, la ilaha illallah, tetapi no tadi tetap datang masuk ke dalam diri kita. Ataupun kita letak tulisan. Kan, suatu orang zaman dulu dia banyak letak tulisan Allah letak di dinding, maka akan turun nur.
Disebabkan ada tulisan Allah di dinding tadi. Letak tulisan Muhammad, letak di dinding kan. Maka moga-moga ada turun nur dari tu. Jadi sebab tu juga kita tengok ramai manusia dia akan meletak gambar ulama kan di dalam rumahnya. Apabila ada gambar tersebut, maka nur tadi akan turun pada gambar tersebut. Pada gambar tu, kerana gambar ialah salah satu daripada 4 bentuk kewujudan. Jadi sebagaimana apabila rahmat tadi dah turun pada satu daripada 4 kewujudan ni, maka dia akan turun kepada keempat-empat bentuk kewujudan sesuatu perkara. Jadi tak kira walaupun kita tadi menghadiri majlis kan dengan jasad, ataupun kita menghadiri majlis dalam keadaan jarak yang jauh, tetapi kita tadi terzahir gambar seseorang di hadapan kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat juga kepada kita yang melihat dan mendengar. Wallahu taala alam. Jadi itu jawapan kepada sahabat kita lah kan. Moga-moga Allah Taala memberi kemanfaatan kepada kita semua. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi rasanya tak ada dah soalan lain kot. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman lah tentang cara menghidupkan hati. Maksudnya ada pelbagai cara kan untuk kita nak menghidupkan hati tersebut. Maka kita usahalah kan mana-mana yang boleh. Moga-moga kita dapat merasai kewujudan hati tadi. Kan apabila hati tadi dah hidup, kita boleh rasa. Tetapi sekiranya kita tak rasa lagi, adakah hati ni? Adakah belum? Belum rasa, maka itu tandanya hati tadi masih belum hidup. Jadi kita usahakanlah kan dalam baki umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala tadi mengurniakan kepada kita amalan untuk menghidupkan hati. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita berhenti dahulu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.